Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini ketemu lagi kita dalam format baharu Bahasa Melayu SPM tahun 2021 khusus untuk KSSM. Kali ini kita akan bincangkan kertas 1, rentetan daripada kertas 1 bahagian A sebelum ini. Kita akan bincangkan bahagian B pula. Oke, kita teruskan. Antara aspek yang kita akan bincangkan iaitu jenis instrumen, iaitu ujian bertulis. Jenis item ada dua sahaja, iaitu subjektif respon terhad dan juga subjektif respon terbuka. Oke, yang ketiga bilangan soalan. Bilangan soalan pada bahagian B ini ada 4 soalan esei. Pilih dan jawab satu soalan daripada 4 soalan tersebut. Jangkaan ataupun anggaran jumlah patah perkataan yang dikehendaki 350 hingga 500 patah perkataan. Oke, jumlah markah. Jumlah markah pada bahagian B ini diperuntukkan 70 markah. Konstruk, kemahiran menulis, mengaplikasi, menganalisis, menilai dan mencipta. Pengetahuan sistem bahasa, nilai. Seterusnya tempoh ujian. Tempoh ujian iaitu 1 jam 30 minit sahaja. Ini jangkaan yang perlu pelajar siapkan karangan ini dalam tempoh 1 jam 30 minit. Cakupan konteks seperti bahasa dalam DSKP. Dalam DSKP KSSM tingkatan 4 dan juga tingkatan 5. Yang ke-8 aras kesukaran 532. 5 yang agak rendah ataupun senang, 3 sederhana dan 2 yang susah ataupun tinggi. Edah penskoran secara holistik. Secara menyeluruh. Kita lihat contoh item bahagian B. Contoh item yang dikemukakan dalam bahagian B ini. Ini contoh soalan. Pilih satu daripada soalan di bawah dan tulis sebuah karangan yang panjangnya antara 350 hingga 500 patah perkataan. Ini contoh item domain awam. Dikemukakan satu sumber daripada sebuah petikan akhbar. Dan dikemukakan soalan di bawahnya. Dan tulis rencana tersebut selengkapnya. Dalam bentuk format rencana. Domain awam ini memerihalkan berkaitan dengan masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat awam lah. Domain awam. Soalan yang kedua, contoh domain pribadi. Sama dikemukakan satu petikan daripada utusan Malaysia. Apa-apa petikan. Dan soalannya, sebagai respons terhadap kandungan ucapan di atas, setiap individu perlu memainkan peranan untuk menyemai nilai-nilai murni dalam kalangan masyarakat. Jelaskan peranan-peranan tersebut. Ini contoh soalan domain pribadi. Yang ketiga, soalan yang ketiga, contoh item domain pendidikan. Sama juga dikemukakan sumber ataupun petikan dan di bawahnya ada menyusul soalan. Perkara di atas menyatakan maklumat berkaitan mata pelajaran sejarah dan kepentingan mempelajarinya. Bincangkan kepentingan-kepentingan mempelajari mata pelajaran sejarah. Domain pendidikan. Dan soalan yang keempat mengemukakan contoh item domain kerjaya. Ada petikan dikemukakan. Dan di bawahnya ataupun ada soalan menyusul di bawahnya, huraikan usaha-usaha yang seharusnya dilakukan untuk menarik minat generasi muda menceburi diri dalam bidang pertanian. Ini domain kerjaya. Jadi itu contoh-contoh item berdasarkan 4 yang dikemukakan. Yang pertama tadi berkaitan dengan ataupun domain awam. Yang kedua domain pribadi. Yang ketiga domain pendidikan. Dan yang keempat domain kerjaya.
itu antara bentuk ataupun contoh item yang dikemukakan dalam SPM, format baharu SPM tahun 2021. Oke, sedikit perkongsian daripada buku teks ya. Banyak soalan yang dikemukakan dalam bentuk domain-domain tertentu dan juga format-format karangan. Walaupun dalam format buku teks tidak ada mengemukakan jumlah patah perkataan, tetapi kita sudah maklum untuk format KSSM ini karangannya antara 350 hingga 500 patah perkataan. Oke, ini contoh daripada buku teks yang kita peroleh ya. Pilih satu daripada soalan di bawah dan tulis karangan dengan menggunakan ayat yang gramatis. Oke. Ini antara contoh soalan. Contoh soalan yang seterusnya dalam buku teks. Oke, yang ada dalam buku teks ini antaranya. Oke, ini antara lain contoh-contohnya. Dan ini juga berkaitan dengan domain pendidikan. Oke, dalam bentuk format pun ada syarahan. Oke, dalam bentuk kerjaya ataupun domain kerjaya. Oke, inilah antara perkongsian maklumat berkaitan dalam buku teks yang boleh kita kaitkan dengan karangan bahagian B ini. Oke. Ini yang terdapat dalam buku teks yang kita boleh kongsikan dengan para pelajar untuk kita jadikan sebagai latihan kepada pelajar kita. Oke, itu sahaja. Sekian, terima kasih. Apa-apa pandangan boleh dikemukakan komen di bawah untuk memperbaiki lagi video saya. Itu saja, sekian. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.